Buat suara. Satu. Hello, hello. Okey. Alamak, dia ni ah. Sekejap ah. Kau pakai apa? OBS? Oh, S-Play. Okey, aku public ah. Cuba cakap. Hello. Mayday. Cakap apa? Tak naik apa Iwan? Dah naik lah kat Facebook aku. Okay. Kau pakai Facebook mana ni? Semua. Saya setia berjiwa bangsa. Ha. Tak ada pun. Hello. Mayday. Tulisan Jawi tu. Tulisan Jawi. Ha? Tulisan Jawi. Anak Bani Jawi. Sekejap. Azhar, kau cari tajuk. Apa lagi Rohingya main. Dia keluar lah. Ha? Ada tu, ada gambar lelaki macam Aw je duduk pegang air terjun tu. Facebook tu. Okey. Apa cerita pasal Rohingya? Okey. Deng, kau cerita Deng. Assalamualaikum. Cerita je ni. Dalam masa 2-3 hari ni, diorang banyak bercakap tentang pendatang Rohingya ni. Bermula dengan kes pergaduhan di Selayang. Lepas tu dengan beberapa kes kesalahan melanggar perintah kawalan pergerakan ni. Jadi orang tunjuk rasa tak selesa bukan sebab kita tak bagi masuk kapal yang bawa pelarian ni. Sebab kalau tentang kapal tu sebenarnya memang dah betul-betul dah langgar kita punya law, apa kawalan pergerakan ni. Kita dah tutup sepadan negara kan. Jadi bila ada NGO yang bersuara tentang human rights apa, sebenarnya kapal yang datang masuk ke dalam negara kita ni, diorang ni bukannya berdaftar. Diorang ni pelarian yang tak berdaftar dengan mana-mana pihak pun. Diorang ni datang sebab sedikit di dalam negara ni offer korang boleh datang sini dan boleh duduk dalam satu rumah yang berkongsi dengan rakan-rakan diorang yang lain. Jadi sindiket ni yang menempatkan diorang ni. Kita tak tahu siapa sindiket ni, tapi yang menjadikan lebih kritikal penambahan diorang secara drastik ketika kita dalam perintah kawalan pergerakan. Ada yang nak bawa masuk, kita dah risau. Diorang datang bukan datang dengan badan diorang saja, mungkin diorang datang dengan penyakit, diorang datang lagi dengan elemen-elemen jenayah. Jadi benda ni menyebabkan rakyat makin takut, rakyat khawatir dan rakyat rasa benda ni tak boleh diterima buat waktu ni. Sebab nak katakan di sana masih berlakunya pembunuhan, berlakunya penghapusan etnik, berlakunya kezaliman terhadap orang-orang Rohingya ni, aku dah tak dengar berita dah. Mungkin tak keluar berita ataupun tak dilaporkan. Tapi kerajaan Bangladesh dah sediakan pulau baru pada Oktober 2019 untuk bawa pindah semua pelarian ni, orang yang tak ada negara. Diorang ni duduk di antara Myanmar dengan Bangladesh ni. Bila cerita balik sejarahnya, diorang ni memang asal dalam Bangladesh, tapi diorang bunuh orang Bangladesh. Bila diorang bunuh orang Bangladesh asak diorang supaya keluar daripada Bangladesh. Bila diorang keluar daripada Bangladesh, diorang menetap di satu kawasan milik jajahan Myanmar. Diorang berkuasa kat situ. Diorang buat macam tanah diorang sendiri. Diorang buat benda-benda yang orang Myanmar tak suka.
Padahal Myanmar awalnya bagi kebenaran, bukan bagi kebenaran secara betul atau ada MOU, tapi Myanmar pejam mata biarkan Rohingya ni duduk di Myanmar. Lepas tu dia orang berpakat dengan waktu tu dia orang berpakat dengan, tak ingatlah tahun bila kan, tapi dia berpakat dengan British waktu tu untuk serang Myanmar. Itu yang menyebabkan Myanmar pun halau dia orang ni sekarang ni. Sekarang dia orang ni tak boleh fikir, orang tak boleh fikir kanan. Tapi Bangladesh ambil bahagian sebab dia asal di dunia. Ialah Bangladesh ni negara dia pun ramai penduduk. Dia pun tak larat nak jaga rakyat dia sendiri. Rakyat dia pun ada yang datang ke negara kita. Jadi dia orang ni memang ada krisis antara dia orang lah. Sebenarnya masalah ni masalah dia orang, masalah di Bangladesh. Tapi kenapa kita take side kepada Rohingya ni? Okeylah, mungkin sebab sebelum ni macam kita tengok daripada orang kata solidarity daripada Datuk Seri Najib yang sebelum-sebelum ni lah. Kita sebenarnya kita menerima bila keadaan tu diorang ni tak ada tempat nak pergi. Diorang tak ada tempat nak bergantung. Jadi diorang minta bantuan kita dan kebetulan bukan 100% tapi segelintir daripada diorang tu adalah orang Islam. Ini kebetulan, dia bukan sebabkan dia tu orang Islam, Myanmar bunuh, Bangladesh bunuh. Kebetulan dia orang tu ada persennya orang Islam. Jadi kita sebagai negara yang berpegang kepada ajaran Islam, kita harus bantulah sesama umat Islam. Tapi bila keadaan kita mengulurkan bantuan, dia orang mengambil kesempatan terhadap kita, dia dah jadi salah lah. Jadi kita sebagai warga negara, sebagai orang yang kita pun ada tanggungjawab kita kan. Jadi kita tak boleh nak ambil semua dan tambah lagi Rohingya yang dah ada dalam negara kita. Sebab sebelum ni diorang pegang kad UN, diorang pegang kad UNHCR. Tu diorang pegang kad tu, maknanya diorang yang berdaftar dengan UN tu. Jadi apa-apa bantuan adalah melalui UN tu, bukannya daripada kerajaan kita. Kerajaan kita hanya memberi diorang perlindungan sementara. Sekarang ni kerajaan Bangladesh dah buat satu pulau di Bahasan Char. Pulau di Teluk Bengal. Pulau ni dia punya keluasan sebesar keluasan dia besar lah, dia lebih besar daripada Putrajaya. Jadi dia boleh menampung sehingga 730,000 etnik Rohingya ni. Jadi sekarang ni diorang dah ada tempat. Kenapa ada kapal diorang nak masuk negara kita lagi? Sepatutnya kapal tu ataupun pelarian tu kena pergi ke tempat yang disediakan oleh kerajaan Bangladesh. Ini rakyat Bangladesh tapi Bangladesh tak iktiraf. Sebab apa? Sebab perangai diorang ni. Bila diorang pergi di Bangladesh, dulu diorang di sempadan di kawasan dalam Bangladesh tu, diorang bergaduh dengan orang Bangladesh. Lepas tu dia kena usir ke Myanmar, diorang bergaduh dengan orang Myanmar. Sekarang ni dia nak datang ke Malaysia. Apa hal pula? Sekarang ni dah jadi kes bila pergaduhan di pasar burung Selayang tu. Itu dah menunjukkan bibit-bibit perangai diorang tu masih ada lagi. Kita bukan nak resis perkauman, kita bukan nak bercakap tentang perkara yang lepas. Kita kena bercakap benda yang realistik. Sekarang ni tempat dia orang dah ada, dia orang kena balik ke tempat dia orang. Mungkin ada yang tak setuju bila aku cakap macam ni. Sebab apa? Kita pada bulan puasa ni memang kena buat baik. Tapi bila kita menjemput bala datang, itu bukan perkara yang baik. Sebab sekarang ni kita kena kekang perbuatan sindiket, kena kekang masalah kita sendiri. Kita ada masalah yang kita sendiri terpaksa tanggung dengan PKP lagi. Lepas tu korang bayangkan kita terpaksa berkongsi subsidi daripada kerajaan Malaysia, kita berkongsi dengan pendatang. Ini bukan pasal Rohingya aja, kita berkongsi dengan Indonesia, kita berkongsi dengan Bangladesh, kita berkongsi dengan beberapa lagi negara yang duduk dalam negara ni, pendatang-pendatang ni yang diberi kelayakan duduk sebagai penduduk tetap, yang ada pas lawatan, yang ada visa.
yang duduk bekerja dalam negara kita, permit. Jadi kita kita terpaksa menanggung diorang ni. Sampaikan kita kena jaga stok makanan kita selepas PKP ni. Macam sebelum ni aku dah cakap. Tapi tak tahulah, mungkin orang yang lebih pandai ni diorang dah sedar pasal keselamatan makanan ni. Sebab selepas PKP sekarang ni orang duduk rumah, dia kata berjimat, dia berjaga-jaga dengan berbelanja, dia berjaga-jaga dengan stok makanan, dia tak ada orang kata terlalu obvious sangat. Tapi selepas PKP, jumlah orang yang jumlah makanan yang negara perlukan lebih tinggi daripada keadaan sekarang ni. Sebab sekarang ni mungkin orang tahan lapar lah apa, tapi selepas PKP ni, setiap ramai kita ni negara yang mengimport beras, negara yang mengambil bahan-bahan makanan daripada luar. Negara-negara di luar nanti, satu hari nanti, selepas PKP ataupun diorang lebih awal dah tak ada PKP MCO ni, diorang akan sekat untuk ekspor makanan diorang keluar negara diorang. Diorang akan jaga diorang akan jaga stok makanan diorang untuk rakyat diorang. Diorang dah tak fikir dah nak berniaga dah, diorang nak fikir macam mana nak secure dia punya negara. Dari sekarang ni kalau kita menerima lebih banyak lagi pendatang asing, nanti kita pula masalah makanan. Bila di sini masalah makanan, kerajaan jatuh susah sebab apa? Pendatang asing ni lagi susah nak dapat makanan. Bila dia orang susah dapat makanan, dia orang akan blame kerajaan kita. Sebab apa? Betul. Satu kes di Jalan Masjid India yang 12,000 pendatang asing tu. Dia orang claim, dia orang kata kerajaan tak bagi makan. Memanglah sebab kita kena jaga rakyat kita. Kita takkan nak jaga rakyat asing. Dia orang ni dah datang negara kita, dah duduk sini amat-amat. Sekarang ni bila berlaku krisis, dia orang masih nak harapkan kerajaan untuk bagi dia orang makan. Tak adil lah. Sebab apa? Dia orang ni kebarangkalian tinggi. Dia orang ni pendatang-pendatang yang tak bayar permit, yang tak ada yang tak dia orang tak bayar cukai. Macam mana kita nak bantu? Lagipun kita tak tahu siapa dia ni kita nak bantu. Dia datang kan, dia duduk dalam satu rumah tu. Mungkin satu rumah, dalam satu rumah tu 2 orang je ada permit. Lagi 12 orang tak ada permit. Macam mana kita nak bagi untuk 2 orang tu boleh, tapi yang balance tu takkan kita nak bagi juga. Sebab apa? Kita tak tahu dia ni datang dari cara mana. Kalau kita tangkap dia orang, kita kena allocate dia orang satu tempat, dan kita pula lagi tanggungjawab kepada kita pula nak jaga pusat tahanan. Patutnya sekarang ni kita ada orang kata kemanusiaan. Kita tak boleh nak tangkap dia orang time ni lepas tu hantar balik. Tak boleh lah, tapi setidak-tidaknya kita kena sekat daripada adanya pendatang baru masuk ke dalam negara kita. Itu je yang pasal Rohingya nak kata kita nak halau yang ada dalam negara kita ni buat waktu ni memang agak susah. Tapi setidak-tidaknya kita kena memikirkan cara untuk menarik keluar diorang ni untuk duduk di tempat yang dah disediakan oleh kerajaan Bangladesh. Sebab pulau tu dia punya facilities dia cantik. Facilities dia besar. Lepas tu dia ada restoran, ada rumah, dia ada hotel, dia ada macam-macam lah tempat yang dia bangunkan. Mana kelengkapan tu cukup lah. Kelengkapan tu cukup. Sebab dia ni di bawah projek, dia ni di bawah projek dia tak boleh nak buka pula. Oh, kecil pula tulisan, tak nampak. Dia ni kerajaan Bangladesh dia dah habiskan belanja 395 juta ringgit ke duit diorang tah, tapi rasanya macam ringgit je sebab dia ada buat tembok pemecah pantai, dia ada buat fasiliti seperti rumah yang dibina di pulau untuk orang Rohingya ni. Bukan rumah macam rumah flat ni tak, dia orang buat ni macam tengoknya macam rumah teres yang ada lantai tinggi. Sebab ada isu dia kata pulau ni banjir. Itu pasal orang Rohingya ni tak nak pergi ke negara ke tempat tu. Orang Rohingya ni tak nak balik ke Bangladesh sebab dia kata pulau ni tak selamat, tak aman. Tapi selama dia orang duduk dekat apa nama bazar tu? Cox's Bazar Cox's Bazar kamp pelarian di Bangladesh tu, berapa ramai dah mati.
selama diorang duduk situ pun diorang dah mati. Ni bila kita bagi tempat yang kebarangkalian diorang mati akibat banjir tu rendah, tapi diorang takut. Sedangkan diorang duduk dekat Cox Bazar tu pun dia punya percentage tinggi mati lebih tinggi. Sebab apa sekarang ni? Contoh dengan COVID sekarang ni. Dekat Cox Bazar kita tak tahu berapa bilangan. Mungkin tak dilaporkan ataupun kita tak tahu macam mana diorang nak kekang orang-orang ni. Sebab diorang ni dah berkumpul di tempat yang padat ni. Sekarang ni diorang nak lari ke negara kita ni. Kita tak tahu diorang ni kesihatan diorang macam mana. Adakah diorang ni bawa virus. Jadi bila kapal tu datang kita halang, memang patut halang. Dan kita patut alihkan supaya pergi landing dekat pulau Basan Char. Bahasan Char. Tu pulau tu. Patutnya dia orang kena bawa semua ni ke sana, tapi sebab kapal tu datang oleh apa orang kata deal oleh sindiket, benda tu maknanya kedatangan secara haram lah, pendatang haram lah. Jadi kita tak boleh bagi muka lah, tak kisahlah dia kata dia daripada Rohingya ke, daripada Bangladesh ke, daripada Myanmar ke. Dia orang ni pendatang haram yang sepatutnya kita sekat. Tak boleh guna sebab kalau dia Rohingya kita nak terima. Tak adil lah. Tak adil kepada rakyat Malaysia lah. Sebab kalau berlaku apa-apa daripada orang kata kluster Rohingya ni, masalah tu di sini. Kita tak boleh nak blame negara Bangladesh. Bangladesh akan cakap di luar tanggungjawab dia. Dia pun nak jaga rakyat dia. Waktu sekarang ni, waktu PKP ni, waktu kita dilanda pandemik ni, setiap negara dia akan secure negara dia. Dia tak akan sibuk pasal negara lain. Tak tahulah macam Amerika, tak tahulah. Amerika duk spy Korea Utara lagi. Padahal negara dia dah dekat 1 juta dah yang kena virus ni. Azhar mungkin ada maklumat tu. Ada lah. Aku pun tak tahu. Aku pun nak tahu juga sebab bos aku ada mesej aku tadi siang. Dia tanya aku, dia orang ni minta kerakyatan Malaysia ke atau macam mana? Aku pun cakap aku tak tahu. Aku ni malam ni baru nak dapatkan maklumat ni. Okey. Tentang okey macam ni. Okey, yang pasal tu aku ada jawapan. Cuma benda tu tak dapat disahihkan sebab dia penafian dia secara umum tentang global. Surat yang dia umum. Yang siapa nama mamat tu ni aktivis Zafar Ahmad ni. Okey, Zafar Ahmad ni dia keluar oleh FMT dia tulis dia mangsa berita palsu. Tapi dalam penafian dia tak tulis, dia tak bagi tahu penafian tentang surat atau benda yang spesifik yang menyebabkan orang marah. Sebab sekarang ni ada satu keping surat yang dinamakan kepada Kula Segaran yang bahawasanya aktivis ni cuba mewujudkan satu NGO ataupun dah wujud ataupun macam mana tak tahulah. NGO ni nak minta orang kata macam Nizam cakap tadi lah, pasal kerakyatan, pasal tempat untuk diorang beraktiviti. Sedangkan bila kita tengok balik secara umumnya seluruh negara di Malaysia banyak NGO Islam, NGO tempatan dah ambil berat tentang orang-orang Rohingya ni, bagi tempat, buat masjid, buat sekolah-sekolah yang untuk pelajar-pelajar diorang ni. Maksudnya sekolah ni wujud diorang ada kelebihan untuk diorang belajar kat Malaysia. Betul? Dan tu sebenarnya memang dah ada dalam UN punya perjanjian tu. Aku lupa nak check itu. Tapi bila tengok balik, diorang ni dah ada tempat, diorang ada surau, diorang ada masjid, diorang ada tempat-tempat diorang ni. Tapi dari segi penglibatan mereka dalam aktiviti agama ni kita tak nampak sangat lah. Dan kita tak sentuh. Takkan kita nak check seorang-seorang, kau ni betul ke orang Islam, kau duduk kat situ sebab kau duduk dekat pondok tu, kau duduk dekat tempat tu sebagai orang Islam. Kita tak adalah sampai tahap macam tu. Tapi kita bersangka baik diorang ni mengaku diorang Islam, diorang mengaku Islam, duduk di situ cari perlindungan dan kita tahu dia ni Islam. Tapi takkan kita nak kata kita nak bab orang kata akidah ni, kita tak boleh nak kata tuduh dia ni Islam, dia ni tak Islam, susah lah kan. Tapi percentage orang kata aku secara peribadi aku tak letak 100% yang Rohingya ni Islam.
sebab ada tularan beberapa video yang orang interview secara apa orang kata rambang, jumpa orang Rohingya yang bukan orang Islam. Jadi bila interview secara rambang ni boleh jumpa orang yang bukan beragama Islam, bagaimana kalau dalam secara rambang boleh jumpa? Secara rambang kita boleh jumpa. Maknanya jumlah ni ramai. Yang Zafar tu pun dia Jumpa dia pukul dia. dia cakap pun aku tak faham tu. Okey, dia ni bukan orang pelajar kita. Bagi aku tambah sikit je. Perkara pertama yang kita perlu faham adalah pasal beberapa undang-undang sebenarnya. Rohingya di Malaysia ni ikut undang-undang imigresen kita adalah penataram. Sebab apa? Kita tidak pernah mengiktiraf pelarian dalam piagam-piagam PBB. Sebagai contohnya, Konvensyen Pelarian 1951 kita tak sign. Okey, Protokol Pelarian 1967 pun kita tak sign. Begitu juga Bangladesh. Bangladesh tidak pernah sign tu, dan sebarang orang daripada Rohingya ni dianggap penataram datang ke Malaysia ni. Datang ke Malaysia atau datang ke Bangladesh. Bangladesh tu terpaksa buat camp tu disebabkan betul-betul atas dasar dua dasar. Satu, kemanusiaan. Yang kedua, diorang nak kontrol supaya macam kita tengok berlaku di Malaysia hari ni. Rohingya ni dia duduk dah bercampur, ada kat Sayang, ada dekat Ceras, ada merata-rata tempat. Jadi apa yang berlaku di Bangladesh, diorang buat Basan Char ni sebab diorang nak kumpul ke orang what we call Rohingya ni dalam satu tempat. Okey, itu yang paling tu. Dan yang berlaku dekat Malaysia sebenarnya, apabila Rohingya ni duduk merata-rata, ada duduk pasal Sayang, ada duduk pasal Putu, ada duduk berterabur, dan kemudian ni mereka buat hal masing-masing. Dan mereka apabila duduk dalam satu-satu komuniti, mana-mana masyarakat pun termasuklah Melayu, Cina, India, kalau duduk kat luar, bila dia duduk dalam satu-satu komuniti tu, majoriti orang tu duduk dalam satu tempat, dia akan buat cara dia. Okey, cara dia yang mana kita boleh tengok cara orang tidak berpelajaran, orang yang barbarik. Perangai diorang ni. Jadi masalah kita ni berlaku, pertama sekali kita kena faham, mereka bukan pelarian. Kita terima mereka sama ni betul-betul atas dasar kemanusiaan. Okey. Begitu juga Bangladesh. Bangladesh juga tidak sign dua perkara tadi, Konvensyen Pelarian dengan Protokol Pelarian. Mereka juga anggap Rohingya ni adalah what we call penataram. Ini ikut undang-undang negara kita. Okey. So masalah berlaku apabila kepimpinan negara kita ni sebelum ni dia terima orang ni, tetapi dia terima sekadar terima. Dia tidak menyediakan fasiliti, dia tidak kontrol dia tu, dan last kali benda dia tidak terkawal atas dasar kebaikan kerajaan sebelum-sebelum ni. Jadi bagi aku sekarang ni, apa yang berlaku kalau kita sign protokol ni dengan juga Konvensyen Pelarian ni, apa akan berlaku? Pertama sekali, kita kena menyediakan penempatan mengikut standard UNHCR. Kita kena sediakan. Yang kedua, kita kena sediakan akses pendidikan kepada mereka. Kita kena sediakan akses kesihatan. Kita kena bagi makanan kepada mereka sehingga mereka mampu bekerja sendiri. Dan yang tiga, yang tu kita kena sediakan, benarkan mereka bekerja. Bagi permit or whatever, dan kita kena bagi diorang data pengenalan diri. Ini yang kita berlaku kalau kita sign dua protokol ni. Apa yang berlaku sebenarnya? Kerajaan kita daripada Perdana Menteri pertama sampailah Perdana Menteri yang ke-8 tak sign. Dan cubaan untuk sign tu berlaku dalam manifesto Pakatan Harapan apabila mereka menjanjikan untuk menyain mana-mana convention, treaty dan lain-lain dengan United Nations yang selama ini Kerajaan Barisan Nasional tidak pernah nak sign. So kalau itu salah satu yang berlaku tu adalah ICET tu salah satu yang dijanjikan dalam manifesto Pakatan Harapan. Begitu juga yang ke Konvensyen Pelarian, begitu juga dengan Protokol Pelarian. Ini akan disign. Kan? Tetapi bagi aku pada masa sekarang ni dah sampai masanya kita kontrol movement Rohingya ni. Kan? Kita jangan bagi masuk yang baru, orang yang lama ni kita kena kontrol. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak hantar dia orang balik. Kita tidak boleh hantar dia orang balik sebab kerajaan
Myanmar tidak iktiraf mereka ni sebagai rakyat Myanmar. So macam kita nak hantar diorang ke mana? Kalau kita nak kata hantar balik ke Myanmar, Myanmar tak terima. Sebab dia orang kata ini bukan rakyat mereka. Ya, Okay, betul. jadi bila bukan rakyat mereka, apa yang berlaku sekarang ni, Malaysia cuma negara ketiga. Negara transit. Negara transit ni di mana sehinggalah UNHCR kata ada kekosongan di negara-negara yang sign Convention Pelayaran dan Protokol Pelayaran ni, baru dia boleh pindahkan ke negara-negara ni lain. Kalau tak ada kekosongan, masih lagi kekal kat negara kita sehingga ada kekosongan. Masalah yang sekarang ni, kita cuma melihat masalah isu Rohingya, kita melihat isu kerajaan Malaysia, tetapi kita tidak melihat isu ketidakefektifan UNHCR tu sendiri. Kan? Kegagalan ini berlaku berkumpulnya Rohingya ni terlalu ramai dekat Malaysia. Ini sebab kegagalan UNHCR nak sediakan tempat di negara-negara yang boleh terima pelayaran. Ini pun satu isu juga. Kan? Dan bila mereka datang ke Malaysia, sewenang-wenangnya UNHCR boleh bagi kad pelayaran kepada mereka, sedangkan negara kita tidak mengiktiraf pelayaran. Itu yang kita kena faham. Kan? Dan berdasarkan apa yang berlaku kepada Zafar tu. Zafar ni kita kena what we call agak bersangka baik. Mungkin dia bodoh berbahasa Melayu atau mungkin tak faham bahasa ataupun bangang. Tetapi berdasarkan apa yang berlaku dalam surat yang ditujukan kepada Kulasegaran, dia minta apa yang sepatutnya mereka dapat kalau Malaysia sign Convention Pelayaran dan Protokol Pelayaran. Dan kita kena ingat, itu dijanjikan oleh Pakatan Harapan dalam manifesto Pakatan Harapan pada PRU14. Jadi sekarang ni apa yang berlaku, kita lihat Pakatan Harapan lepas tangan, lepas tu blame kerajaan Pakatan Nasional, kemudian nak bertindak seolah-olah mereka hero dalam benda ni. Sedangkan benda ini berlaku antara sebabnya diorang juga punya sebab. Jadi bagi aku, aku tak setuju kita terima lagi pelayaran ni sebab pertama sekali kita mengajar mereka bahawa welcome to our country. Satu. Yang kedua, yang pelayaran yang ada dalam Malaysia ni kita kena kontrol. Kita kena letak kat atas tempat ke, kita kena buat rantai leher ber-GPS ke, whatsoever pun kita kena kontrol. Jadi bila kalau kita tak kontrol, dia akan jadi masalah kepada isu sosial kepada masyarakat kita, bergaduh. Diorang pun kalau tak dibenarkan bekerja secara halal, itulah yang berlaku. Pergi kutip sayur busuk, kutip whatsoever semua yang berlaku tu. Jadi kita kena mempertimbangkan banyak perkara. Tapi pada masa ini aku lihat benda ni seolah-olah satu tindakan terancang untuk mencetuskan perbalahan emosi antara rakyat tempatan dengan masyarakat Rohingya. Ketika dalam keadaan rakyat dalam keadaan agak tertekan dengan PKP ni, mereka mainkan sentimen ni supaya kita ni makin tertekan, rakyat makin marah. Jadi bagi aku, kita kena faham beberapa faktor tu lah dari segi undang-undang, dari segi tu. Kalau nak cerita dari segi sejarahnya, banyak perkara yang bercanggah, dan itu sebagai contoh yang terbaru tadi yang pegawai tinggi jentera tu tulis, dan akhirnya dia mengakui bahawa bukan dia menulis. Dia dah ada buat penafian. Bukan dia yang tulis. Yang cerita yang pasal Saipur battle tu, itu semasa perang Bangladesh, perang kemerdekaan Bangladesh di antara Pakistan dengan India. Akibat golongan Hindu dekat Saipur tu. Saipur tu dengan Rakhine tu 1000 lebih kilometer tu. Jauh gila. Jadi mustahil puak-puak Rohingya ni terlibat. Sebab itu perang kemerdekaan Bangladesh daripada Pakistan. Selepas India merdeka, pecah dengan Pakistan, Pakistan ni pula pecah kepada Bangladesh, Pakistan hari ni dengan Bangladesh. Jadi apa yang berlaku dekat situ memang pembunuhan kaum Hindu dan Mawaris nama dia, orang Hindu juga, oleh satu kumpulan yang berbahasa Urdu, yang akhirnya menyebabkan tentera India bertindak dan berlakulah peperangan. Jadi yang diceritakan oleh what we call pegawai tinggi tentera tu tak betul. Dan dia sendiri mengakui itu bukan dia tulis. Berapa minit lagi? Terima kasih Abang. Kita ada 1 minit lebih.
Okay, habis ni kita akan sambung balik. Tapi kita tidak end live lah. Akan terus sambung lah. Cuma kita tutup sekejap dalam 1 minit macam tu. Lepas tu kita akan sambung balik. Okay. Sebabnya Buka lah suara dulu dah. Buka suara dulu. Nizam kita ni, aku dengar dia ni ada berapa sumber yang boleh dipercayai kan. ni Dain. Kita sambung sekejap lagi. Sebabnya ada 1 minit lagi lebih kurang. Lepas tu kita akan tidak end live, tapi kita akan sambung balik. Kita akan terus sambung. Macam tu. Cuma kena tunggu sekejap lah. Okay. Aku jangan nangis sikit. Jadi boleh tengok daripada daripada soalan-soalan daripada penonton tu, ada yang bertulis tentang Palestin, ada yang bertulis tentang Pulau Bidung. Ke sini maknanya sedang kau jadi mood, kau baca komen-komen tu, so kita bahas juga. Jadi sedap. Boleh tak? Komen je kat mana? Komen tu aku tengok banyak juga tu komen tu. 23 Okay, sekarang ni kita pergi kepada komen lah. Sekejap kat sini. Kau masuk tu. Sebabkan di Pulau Bidung. Pulau Bidung ni dia ada masalah. Dia jadi perangai macam Vietnam. Kita pernah tempat ke diorang ni kat Pulau Bidung. Vietnam ni sebenarnya. Tapi dia buat perangai macam tuan-tuan dan puan-puan pula kat situ kan. Terus nak buat negara diorang kat situ. Jadi masalah kan kepada kita. Lepas tu diorang pula menyerang nelayan-nelayan berada sekitar 3 km radius tu sebab dia claim tu tempat tu diperuntukkan kepada kerajaan Malaysia. Diorang ni punya bangsa-bangsa yang payah juga nak diajar ni. Hello. Apa dia berhenti pula tu? Kenapa dia stop Mana kenapa? Dia stop. Kau yang stop, data habis. Data Suara ada. Data unlimited ban. Suara ada. Ni video je stop. Video stop sikit. Hello. Sekejap. Okey je aku tengok muka kau walaupun tak handsome kan, muka kelabu.